أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Gelora Mistik. Okey, jadi guys, seperti biasa, Gelora Mistik akan membawakan kepada anda pengalaman-pengalaman seram, pengalaman-pengalaman misteri dan pengalaman-pengalaman mistik. Okey guys, apa khabar korang semua? Semoga korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. Okey guys, dan saya doakan juga kepada semua yang menonton video saya ni, semoga segala urusan tuan-tuan puan-puan dipermudahkan dan semoga korang semua dilimpahkan dengan rezeki yang luas terbentang, insya-Allah. Jadi untuk minggu ni ya, biasanya kalau korang tengok video-video yang sebelum ni, biasanya saya akan bawa 3 cerita dalam satu video saya tu, ataupun dalam satu posting video saya akan letak 3 cerita. Tapi untuk kali ni guys, saya akan ceritakan satu je cerita. Tapi ada 2 bahagian. Tapi bukan dua-dua bahagian tu saya akan ceritakan dalam video ini juga. Tapi cerita ini saya akan cerita bahagian yang pertama sahaja. Okey guys, setakat ni clear? Okey guys, bagi mereka yang baru saja ternampak video saya ni ataupun baru tahu tentang channel saya ni, apa lagi guys? Like, share dan subscribe agar channel saya ni dapat terus berkembang dan saya akan dapat lebih, orang kata apa? Akan membuatkan saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten seram yang terbaru. Okey guys? Okey, jadi guys, untuk hari ni, untuk malam ni, okey guys, saya hampir terlupa. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, ya, biasanya Gelora Mistik ni akan post video 2 kali seminggu. Tapi untuk minggu ni, ataupun senang saya cakap, bukan minggu ni lah, untuk bulan ni sehingga awal bulan 3, saya agak busy dengan urusan kerja saya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak sebab saya hanya akan mampu post satu video untuk 1 minggu. Jadi saya minta maaf lah kepada mereka yang tertunggu-tunggu cerita-cerita yang tertunggu-tunggu episod yang terbaru. Saya minta maaf sangat-sangat. Jadi untuk buat masa ni, saya akan post 1 minggu 1 video. Okey, setakat ni clear? Okey, Alhamdulillah. Jadi malam ni, okey guys, kita nak tahu tentang kisah apa. Jadi kisah ni disampaikan oleh salah seorang subscriber saya, ya. Cerita ni dikirimkan melalui WhatsApp lah. Melalui WhatsApp. Cerita ni panjang sebenarnya ni. Jadi untuk hari ni saya minta maaf dulu sebab saya mungkin tak akan fokus sangat pada kamera di hadapan ni. Saya akan lebih kepada monitor, kepada orang kata apa, screen laptop saya. Sebab cerita ni saya takut bila cerita-cerita takut salah pula cerita dia. Jadi tak feel. Okey guys, untuk siapa yang macam komen pasal tentang suara background saya yang agak kuat membuatkan suara saya tenggelam dengan audio background, saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah untuk kali ni punya video saya akan atasi masalah itu. Okey guys? Okey, untuk tidak membuang masa, jom kita layan bahagian yang pertama. Okey guys, sebelum kita layan bahagian yang pertama ni, ingin saya bagi tahu dalam setiap video saya, saya dah cakap dalam setiap video saya mesti bagi tahu. Ingat apa sahaja yang bakal dikongsikan atau bakal diceritakan dalam channel Gelora Mistik ini, ingat ia adalah hanya sekadar perkongsian dan hiburan misteri anda. Okey guys? Okey. Jadi jom kita layan.
Okey, jadi cerita ni disampaikan oleh seseorang yang mahu dikenali dirinya sebagai Tok Chi Masta. Oh, bukan main nama dia, Tok Chi Masta, yang berasal dari Kulim, Kedah. Ni korang jangan tanya pula memang nama dia Tok Chi Masta. Bukan, ini nama panggilan dia. Sebab dia ada bagi tahu saya nama betul dia, cuma dia minta jangan bagi tahu pada dalam cerita saya lah. Maknanya jangan sebut nama sebenar dia. Okey, untuk mengelakkan daripada fitnah ke kan. Okey. Jadi cerita dia ni berlaku, okey, saya cakap tadi berlaku di Kulim, Kedah. Dan Tok Chi ni berumur 37 tahun dan kejadian ini berlaku pada tahun 2018 hingga 2019. Okey guys. Jadi apa cerita dia ni? Okey. Cerita dia ni kata dimulakan dengan kehidupan dia sangat normal, sama macam kehidupan orang-orang biasa. Normal, orang kata apa, daripada zaman sekolah pergi ke zaman orang kata apa, remaja kan, zaman remaja pergi ke zaman belia, lepas tu orang kata apa, dah zaman bekerja, kenal dengan seseorang, lalu bercinta dan berkahwin, akhirnya dapat anak, sama macam orang-orang biasa kan. Dan dapat, bila dah kahwin masih normal, dapat anak yang pertama, tak ada apa-apa kejadian misteri yang berlaku. Kejadian misteri ni berlaku apabila dia dapat anak yang kedua. Ya, anak yang kedua ni alhamdulillah, apa yang diceritakan sini, Tok Chi ceritakan kat sini, bila dia dapat anak yang kedua tu, alhamdulillah cukup sifat dan lahir pun secara normal. Ya, bukan secara operate lah kan, secara Caesar. Maknanya dia lahir secara normal. Jadi tak ada apa-apa yang pelik sampailah anak dia berumur 3 tahun dan doktor mengesahkan yang anak dia ni mengidap autism. Kan? Ibu bapa mana yang tak sedih bila dengar? Kan? Sebab berbagai-bagai usaha yang Tok Chi ni buat daripada umur anak ni 1 tahun lagi. Sebab apa? Anak dia ni autism sebab dia tak dapat, orang kata apa, tak dapat nak bertutur. Tak dapat nak bertutur dan tak dapat nak sebut nama mak ayah. Tahu, maknanya anak dia ada masalah dalam untuk menuturkan perkataan ataupun untuk bercakap lah, senang kata kan. Okey. Jadi bermula dengan itulah, dan selepas itu okey, anak dia ni disekolahkan di sekolah pendidikan khas. Disebabkan anak ni special, orang panggil anak yang special, jadi disekolahkan di sekolah pendidikan khas. Sehinggalah kakak si Tok Chi ni kan jumpa dengan Tok Chi, dia kata Chi, aku rasa lah kau cuba bawa anak kau ni pergi berubat kan. So Tok Chi tanya, nak bawa berubat ke mana? So jadi kakak ni cakap, aku rasa kau cuba bawa anak kau ni pergi berawat dengan cara rawatan Islam. Bila cakap tu, kat mana tu? Dia pun tak tahu kan. Jadi kakak dia ni suggest yang untuk pergi ke salah satu tempat lah, salah satu tempat yang tak dinyatakan di sini, tapi dia kata satu tempat untuk buat rawatan Islam untuk anak dia ni yang autism ni. Jadi orang kata apa, setting time, akhirnya perawat tu sendiri datang ke rumah. Okey. Jadi cara pertama lah orang kata apa, bila dah perawat ni sampai rumah, jadi apa cara rawatan dia? Cara rawatan dia yang ni dengan menggunakan zikir. Dia zikir, dan bila dia berzikir dan dia scan setiap ahli keluarga yang berada di dalam rumah. Ya, ini untuk yang kata pertama kali datang. Jadi untuk sesi kali pertama ni tak ada masalah apa-apa pun yang berlaku. Dan sebab perawat ni dia kata alhamdulillah tak ada masalah untuk setiap ahli keluarga. Maknanya ahli keluarga ni bersih lah, tak ada gangguan. Tak ada gangguan-gangguan benda-benda halus ni. Jadi baliklah perawat ni. Dan bila kali kedua perawat yang sama ni datang lagi menggunakan kaedah yang sama, waktu perawat ni tengah scan,
dia tengah scan setiap ahli keluarga, secara tiba-tiba, ya, merembang je bulu roma saya. Okey. Secara tiba-tiba Tok Cik ni dia ketawa terbahak-bahak. Kan? Contohnya perawat ni tengah scan kan, tengah Bismillahirrahmanirrahim. Ni contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba si Tok Cik ni dia ketawa. Dia ketawa. Dan yang pelik juga, yang paling pelik, dia bukan setakat ketawa. Dia ketawa, lepas dia ketawa, dalam dia ketawa tu dia terus menangis tersedu-sedu, mendayu-dayu. Menangis teresak-esak. Maknanya contohnya macam macam itulah. Apa yang saya faham lah. Apa yang saya faham dengan apa yang dia cerita ni. Jadi bila dah keadaan macam tu, jadi ahli keluarga tengok macam, dah kenapa pula Tok Cik ni? Kan? Anak dia yang kena rawat, tapi kenapa bapak dia pula yang kena? Ibaratnya macam tu lah. Jadi perawat tu terus datang pada Tok Cik tau. Pada ketika yang orang kata Tok Cik tengah ketawa dan menangis terisak-isak dalam waktu yang sama tu, kan? Perawat ni dia datang pada Tok Cik dan dia tanya, "Siapa engkau?" Dia tanya, "Siapa engkau?" Dan secara dengan tiba-tiba Tok Cik ni menjerit, "Aku!" Korang bayangkan kalau korang di tempat sesi rawatan tu lah, kalau korang di tempat Tok Cik ni, kan? Perawat ni sambil orang kata pada waktu dia menjerit "aku" tu, sambil dia cakap "aku" tu dia ketawa tau, macam dia "aku." Macam tu lah, kan? Bila dia dah cakap macam tu, perawat tu dia orang kata apa, dia pegang badan pegang badan si Tok Cik ni, kan? Jadi semua orang kat situ dah terkejut, kan? Dia pegang Tok Cik. Rupanya kalau korang nak tahu, rupanya makhluk halus tu bukan berada pada anak dia, tapi pada Tok Cik tu sendiri, pada ayahnya sendiri. Okay guys, ini baru permulaan cerita tau. Ni baru permulaan. Minta maaf lah saya agak mungkin tersasul-sasul sikit sebab cerita ni saya tak berapa nak ingat dan cerita ni panjang. Jadi saya akan tengok kat skrin ni kan. Jadi tak fokus sangat pada korang lah. Maknanya pada kamera kat depan ni. Okay. Jadi kita teruskan. Jadi barulah macam terjawab tau persoalan Tok Cik, kan? Satu permulaan yang barulah untuk hidup Tok Cik, dan barulah dia sedar, kan? Barulah dia sedar patutlah sebelum ni, sebelum dirawat ni, dia ada satu masalah yang orang kata apa, dia ada satu perangai ataupun satu sifat yang sangat malas. Maknanya malas bukan malas pada benda-benda yang biasa, tak. Contohnya kalau untuk menunaikan solat ke apa ke, dia akan rasa sangat malas. Apa yang diceritakan pada saya lah. Dia jadi macam nak solat jadi malas, nak bersihkan diri malas. Jadi kalau rasanya korang semua boleh dapat tangkap kan, biasanya kalau benda yang melibatkan solat, benda yang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi kita jadi malas, maknanya apa? Itu semuanya ialah gangguan dan semuanya daripada syaitan. Betul tak guys? Okey. Jadi bila dah jadi macam tu, si Tok Cik ni lepas daripada dia dirawat tu lah kan, dia rasa dah lain tau. Dia rasa rumah dia macam huru-hara, kan? Lepas tu dia rasa rumah dia sempit, kan? Susah nak bernafas, sampai sesak nafas. Sedangkan sebelum ni tak ada apa-apa pun, kan? Ini kesan daripada orang kata apa, rawatan yang pertama tadi tu, Jadi selepas 2 minggu selepas 2 minggu kejadian tu, jadi kakak dia ni sekali lagi, kan, bila dia dah tengok adik dia macam tu, dia tengok Tok Cik ni macam tu, dia pun cakap dengan adik dia, Cik, aku rasa kita pergi rawat pula lah, kita buat rawatan lain lah. So Tok Cik tanya, nak pergi rawatan mana lagi ni, kan? Sebab si Tok Cik ni dah serabut lah, kan, dengan keadaan dia macam tu. Dia pun tak faham apa yang terjadi pada diri dia,
Okay. Mungkin korang semua tertanya-tanya tau, ni kisah pasal apa Saya tak nak sebutkan dulu awal-awal sebab nanti korang akan tak best lah, tak surprise cerita ni. Okay. Jadi kakak dia sekali lagi orang kata apa, minta lah pada Tok Cik ni buat rawatan lagi. Tapi kali ni rawatan yang digunakan adalah rawatan ruqyah. Nanti korang pun mungkin tertanya, kenapa pula yang rawatan pertama tu tak berjaya ke? Rawatan yang berjaya tu alhamdulillah berjalan seperti biasa, okey. Cuma perawat yang pertama tu cakap dia dah tak mampu untuk lawan benda yang berada dalam badan Tok Cik ni. Maknanya badan kata makhluk yang berada dalam badan Tok Cik ni kuat. Bukanlah kuat mana pun, cuma perawat ni tak mampu nak atasi lah, senang kata. Jadi pergilah dia, orang kata apa, settinglah lagi masa untuk jumpa pula dengan perawat yang kedua ni. Dan perawat kedua ni menggunakan teknik ruqyah, dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, bacaan-bacaan zikir, digunakan ni. Jadi tapi kali yang untuk yang pertama tadi, kalau untuk pengetahuan korang tadi, pertama tadi perawat yang datang rumah kan. Tapi untuk yang kali kedua ni, Tok Cik ni dengan kakak dia pergi ke tempat ruqyah tu. Pergi ke tempat ruqyah tu. Bila dia pergi ke tempat ruqyah tu dan rawatan pun dimulakan. Jadi rawatannya dimulakan macam mana? Tok Cik ni diminta oleh perawat untuk duduk, dibentangkan sejadah, dan diminta Tok Cik untuk duduk di atas sejadah tu. Okey, setelah Tok Cik duduk dan kaki dia dilunjurkan ke depan, dan perawat tu tadi minta Tok Cik baca ikrar pemutus. Untuk korang yang tak faham tentang apa itu ikrar pemutus, biasanya ikrar pemutus ni digunakan untuk seseorang ataupun orang yang membela saka. Korang dah dapat gambaran ni. Maknanya ikrar pemutus ni ialah untuk orang yang ada SAKA ni. Sebab apa? Ni ikrar macam untuk memutuskanlah perjanjian atau memutuskan hubungan kita dengan makhluk tu. Okey, setakat ni clear? Okey. Bila dia dah baca ikrar pemutus ni, dan okey, di tempat rawatan tu digambarkan apa yang nak digambarkan oleh saya pada korang semua. Tempat rawatan tu pula bukan hanya ada Tok Cik dan kakak dia tau. Ada lagi 4 orang. Ada lagi 4 orang pesakit yang mengalami masalah yang lebih kurang sama, diganggu oleh entiti makhluk gaib ni. Okey. Dan diorang semua, tapi diorang ni dirawat bukan sekali 4-4 tau. Maknanya diorang dirawat secara berkumpulan. Maknanya ada satu kumpulan untuk sebelah sana, satu kumpulan sebelah sini, satu kumpulan sebelah sini. Dia bukan rawat secara berseorangan, tak. Jadi biasalah ruqyah ni diketuai oleh satu ustaz tu dan beberapa anak buah dia. Jadi ustaz ni minta kepada Tok Cik untuk pejamkan mata dan cuba kosongkan fikiran. Ni permintaan ustaz yang merawat dia tu kepada Tok Cik supaya dia pejamkan mata dan dia cuba kosongkan fikiran. Korang nak tahu apa jadi lepas tu? Bila Tok Cik ni pun ikutlah, Tok Cik ni pun ikut apa yang ustaz tu cakap pada dia lah, apa yang ustaz tu suruh dia ikut. Dia pun cuba pejam mata dan dia cuba kosongkan fikiran dia. Bila dia pejam mata dan dia cuba kosongkan fikiran dia, secara tiba-tiba dia ketawa terbahak-bahak. Jadi, tapi benda tu tak mengejutkan pun. Sebab orang yang daripada tempat ruqyah ni, rawatan ruqyah ni, orang kat situ dah biasa dah tengok benda-benda macam ni. Kan, lain lah macam kita. Kalau kita tengok mesti kita panjang, apa hal pula Mamat ni? Kan, tu kalau kita lah kan. Jadi, bila dia ketawa, sewaktu yang ni, apa yang Tok Cik cerita sebelum dia ketawa tu, dia terasa tiba-tiba bila dia nak kosongkan fikiran tu, tangan dia menggeletar. Tiba-tiba tangan dia menggeletar, tiba-tiba dia rasa tangan dia menggeletar dan dia terus ketawa. Dan dia ceritakan sini, apa yang berlaku tu dia sedar. Dia sedar tapi dia tak mampu nak kawal badan dia. Jadi korang boleh bayangkan tak apa yang dialami kalau cuba korang di tempat Tok Cik ni. Korang tahu apa yang korang buat tu. Korang tahu tau, korang sedar apa yang korang buat. Tapi
korang tak mampu nak kawal. Seolah-olah ada makhluk lain yang kawal badan korang. Jadi, okay, kita sambung Jadi akibat orang kata apa, disebabkan efek daripada bacaan ruqyah tadi, bacaan ayat suci Al-Quran tu tadi, kan? Jadi benda yang berada dalam badan Tok Cik ni panas tau. Itu yang dia ketawa. Dia ketawa, dia sambil dia ketawa tu, tiba-tiba dia diam, dia bercakap. Tok Cik ni bercakap. Tapi Tok Cik ni bukan Tok Cik yang bercakap saja. Benda yang dalam badan Tok Cik yang bercakap. Tapi menggunakan jasad Tok Cik. Menggunakan tubuh badan Tok Cik ni tadi, benda tu bercakap. Benda tu cakap. Kalau nak tahu apa dia cakap? Dia cakap, dia kata kat sini, "Oi, wahai kalian semua, engkau tahu tak siapa aku?" Sambil dia cakap tu, saya ulang balik, benda dalam badan Tok Cik ni bersuara tau. Menggunakan, orang kata apa, menggunakan suara Tok Cik tapi agak garau. Dia pun cakap, "Wahai kalian semua, engkau tahu tak siapa aku?" Macam tu lah. Ni saya lakonkan je, minta maaf lah kalau tak sama. Ni just nak bagi korang boleh dapat gambaran. Gambaran, orang kata apa, macam mana benda ni berlaku. Okay? Jadi dalam masa yang sama tu kan, waktu tu kan ada lagi yang saya ceritakan tadi kan, ada lagi 4 orang pesakit. Dan 4 orang lagi tu pun semua ada masalah yang sama. Maknanya ada makhluk, atau senang lebih kita faham lah, ada jin yang berada dalam setiap badan-badan pesakit ni. Yang saya kata ada 4 lagi pesakit tu, termasuk dia ada 5 lah kan. Jadi benda ni dia bersuara lagi tau. Dia bersuara lagi. Dia cakap, "Wahai kalian semua jin-jin yang berada di dalam badan manusia, keluarlah engkau." Time ni orang yang ada kat sekeliling agak macam terperanjat lah. Macam, apa hal pula dia ni? Jadi semua macam, kenapa pula dia ni kan? Dia ibaratnya macam dia ni satu jin yang macam dia ni, orang kata apa, macam mafia lah, senang kata. Orang kata apa, ayahanda lah, level-level ayahanda lah, orang kata kan. Itu dia boleh panggil. Lepas tu aku perintahkan kepada korang semua untuk keluar dari badan manusia. Dan dia cakap, "Aku ialah Ifrit." Merembang lagi bulu rumah saya. Okay? "Aku ialah Ifrit." Waktu dia bercakap tu, jadi waktu reaksi, orang kata apa, fizikal Tok Cik ni, nampak macam dia cakap tu dalam keadaan megah tau. Tapi yang cakap tu, saya ingatkan, itu bukan Tok Cik, itu benda yang berada dalam badan Tok Cik. Bila dia cakap macam tu, dia dah cakap tu, dia panggil untuk semua jin yang ada dalam manusia tu, badan-badan yang lain tu untuk keluar. Dia terus buka gerak silat. Dia buka gerak silat, dia buka lah gerak silat apa semua. Tu contoh lah, dia buka gerak-gerak silat semua. Lepas tu dia gertak perawat yang kat situ. Sebenarnya dia gertak apa, dia tak bagi tahu kat sini lah. Cuma dia gertak lah ustaz kat situ kan, ustaz-ustaz yang ada kat situ dia gertak kan. Biasalah. Jadi ustaz tu fahamkan lah, sebenarnya dia gertak tu bukan apa. Dia bukannya, bacaan ruqyah tu bukan tak ada kesan pada makhluk tu. Ada kesan, cuma dia nak suruh kita berhenti tu yang dia gertak. Okay guys. Lepas tu kan, okay, selepas tu ustaz tu dia kata apa, dia buat macam bulatan lah. Dia dah buat bulatan apa semua, dia dah buat rawatan. Lepas tu Ifrit tu boleh cakap tau, "Hang ni lemah." Maafkan saya, salah. Jadi perawat ni, ustaz ni cakap, "Hang ni lemah lah." Apa yang Tok Cik, jadi jin ni jin yang berada dalam badan Tok Cik ni pun jawab tau. Dia kata, "Aku tak takut pun dengan ayat ruqyah yang kau baca." Dan korang tahu benda dalam badan Tok Cik tu, jin yang berada dalam badan Tok Cik tu cakap apa?
Engkau faham ke apa yang kau baca, ha? Macam tu tau. Kan? Jadi waktu ni Tok Cik bagi tahu, waktu ni dia sedar apa yang dia cakap, dia sedar dia ketawa, dia sedar dia tengah bersilat, tapi dia tak mampu nak kawal badan dia. Memang dia rasa dia tak mampu nak kawal badan dia. Sampailah perawat ni teruskan lagi baca bacaan ayat suci Al-Quran. Sampailah apa yang difahamkan sini, sampailah perawat ni baca surah Sulaiman. Baca surah Sulaiman dan jin ni mula menggelabah takut dan minta ampun. Dan baru dia cakap dia minta ampun, dia cakap dia sakit sambil dibacakan, sambil apa ni ayat Al-Quran tadi tu, sambil dibaca siksanya neraka. Antara maksud dalam ayat-ayat yang dibaca tu, siksanya neraka ni untuk makhluk-makhluk ni, sampai 4 orang tau, 4 orang dewasa kena pegang Tok Cik ni. Kan korang mungkin tahu kan, kalau orang-orang yang kena rasuk ni dia punya kekuatan dan lain macam kan. Sampai 4 orang dewasa pegang badan Tok Cik ni. Kan, pegang badan, tak nak bagi dia bergerak sebab dia macam agresif sangat. Kan? Lepas tu apa lagi? Selepas apa semua tu, tetap juga tau, tetap juga dia nak berlawan. Orang kata apa, tetap jin ni nak lawan lagi. Walaupun sebenarnya dia dah sakit apa semua, tapi setelah dibaca bertalu-talu ataupun dibaca secara berterusan ayat ruqyah, tersasul saya, sampai dia dah baca ayat ruqyah ni bertalu-talu berterusan, sampailah orang kata sampailah Tok Cik ni rebah. Maknanya jin tu dah lemah, dia tak mampu nak melawan. Jadi Tok Cik ni pun rebah. Kan, orang kata sambil dah minta ampun, dia rebah. Dan tapi dia sedar tau time tu, dia sedar. Okay guys, bila badan orang kata apa, bila badan Tok Cik ni bila badan Tok Cik ni dipegang oleh 4 orang dewasa tu tadi kan, dan setelah ayat ruqyah ni dibacakan secara berterusan, dan akhirnya Tok Cik ni rebah. Disebabkan apa? Mungkin jin yang berada di dalam badan Tok Cik tadi tu dah tak mampu, dan dah tak mampu nak menahan lagi kan, orang kata apa, seksa daripada bacaan ayat Al-Quran itu tadi. Dia pun rebah. Dan waktu dia rebah tu, Tok Cik masih lagi sedar. Tok Cik ni masih lagi sedar, dan tiba-tiba dia bangun dan dia muntah. Dan lepas muntah, hilang makhluk tu. Untuk sesi rawatan tu. Maknanya alhamdulillah, rawatan untuk ruqyah yang pertama ni selesai. Bila dah selesai, seperti biasalah, bila orang kata apa, lepas rawatan ruqyah, bila dah ruqyah, jadi perawat akan bagi amalan-amalan yang patut diamalkan untuk menjadi pelindung diri, untuk menjadi pendinding diri. Kan? Rawatan ni difaham kat sini dibuat berulang kali, sampailah benda-benda yang kata baki-baki yang ada dalam badan ni semua keluar. Tapi benda ni belum berakhir kat situ tau. Walaupun dia dah buat rawatan ni dan macam dia tengok macam benda tu dah nampak macam dah keluar, tapi sebenarnya benda ni berlarutan sampai 1 tahun lamanya. Korang bayangkan, lama tau kan. Sampai dah 1 tahun pun, sampai orang kata apa, bila benda ni dah masuk dalam badan, benda ni senang kata, saya kata saka lah. Benda ni saka. Tapi si Tok Cik ni tak tahu benda ni datang daripada mana. Dia pun tak faham kenapa benda tu boleh masuk dalam badan dia, dan daripada bila benda tu masuk dalam badan dia pun tak tahu. Orang kata setelah setahun, sampai apa yang difahamkan kat sini, lepas 1 tahun, dia ni, si Tok Cik sampai dia boleh bercakap. Sampai dia ni boleh bercakap dengan benda yang ada dalam badan dia. Korang bayangkan kan? Ibaratnya macam satu badan, satu jasad, ada 2 makhluk yang menghuni. Maknanya Tok Cik dan jin tu.
Lepas tu satu sesi berdialog tau. Maknanya antara perawat dengan Tok Cik lah, dan makhluk yang berada dalam badan Tok Cik. Dia ada satu rawatan ruqyah juga, masih yang sama, rawatan dengan perawat. Jadi waktu si Tok Cik ni tengah menurun lah, maknanya badan dia dirasuk oleh jin ni tadi kan, berlakulah dialog tau antara kata perawat. Dia macam ni tau, dia antara perawat dan Tok Cik dan jin, dan Tok Cik dengan jin. Maknanya antara perawat dengan jin dan Tok Cik dengan jin. Waktu dalam rawatan tu di bawah benda dia berada dalam bawah sedar ni, sedang dirawat ni. Sambil tu dia memang buka bunga-bunga silat macam tu lah kan. Dia tengah mengacau, tengah buka bunga silat. Tapi dalam tu Tok Cik dia bagi tahu, dia dalam tu dia sedar tau, dan dia berbual dengan benda, tapi dia tak nampak benda tu, cuma dia dengar suara. Jadi Tok Cik pun tanya kan, kenapa hang kacau aku kan, apa dosa aku, apa sebab hang kacau aku? So benda ni jawab soalan Tok Cik tu. Dia cakap apa? Aku nak jaga hang ni budak baik, jadi aku kena jaga hang. Bila Tok Cik dengar macam tu, Tok Cik cakap, hang tak payah nak jaga aku dah ada Allah. Jadi hang tak payahlah nak susah-susahkan diri nak jaga aku kan. Waktu ni, ini dalam, orang kata apa, dalam alam bawah sedar lah. Ni dalam alam bawah sedar. Tapi dalam dunia realiti ni, apa yang Tok Cik tengah bersilat tau. Tok Cik tengah buat bunga-bunga silat. Tapi time-time ni bunga silat dalam masa yang sama juga. Bila itu tadi yang berlaku tu di bawah sedar, maknanya benda yang berlaku di bawah sedar. Yang realitinya pula, apa yang orang lain nampak, yang apa yang ustaz ni ataupun perawat ni hadapi ialah Tok Cik ni dia buka bunga silat sambil tu dia mengaum macam harimau. Maknanya berlaku dua perkara dalam satu masa. Maknanya dunia realiti dan dunia bawah sedar. Okey, dunia bawah sedar lah ni, dunia Tok Cik dan dunia realiti. Okey, lepas tu benda ni tanya pada Tok Cik tau. Benda yang dia kata, hang tak mau ke benda ni kuat kan, benda ni kuat. Tapi Tok Cik cakap, aku tak mau benda ni, aku ada Allah kan, tak perlu aku ada benda-benda lain selain Allah kan. Dan benda ni cerita lagi, benda ni cakap, aku ni jaga hang daripada kecil lagi. Benda yang ada dalam badan Tok Cik ni cakap, aku ni jaga hang daripada hang kecil lagi. Sampai macam tu. Dan benda ni, orang kata apa, benda ni berlarutan. Bila ruqyah, benda ni keluar, hilang. Maknanya benda ni macam orang kata apa, nampak kalau dalam mata kasar kita akan nampak, oh alhamdulillah dah sembuh. Tapi tak. Ibaratnya lepas ruqyah, Tok Cik ni akan kena lagi gangguan ni. Korang dapat bayangkan sampai orang kata apa, dialog ni sampai ustaz ni suruh jin ni bersumpah tau. Ustaz ni sampai dia, ni antara dialog ustaz pula lah. Ni ustaz pula yang berdialog dengan jin tu. Sampai ustaz tu minta dia bersumpah dengan nama Allah, jangan kacau lagi Tok Cik ni kan. Tapi bila datang nanti, walaupun dah suruh bersumpah, tapi bila datang lagi still sama. Bila buat lagi ruqyah, dia akan ada lagi benda ni. Maknanya benda ni tak pernah jemu. Senang kata betul lah, memang saka ni daripada dia kecil lagi dah ada, cuma dia tak tahu. Jadi kan macam saya cakap awal tadi, dia ada kata benda ni sebenarnya ifrit kan. Sebenarnya bukan ifrit pun. Ini apa yang ustaz tu lah, ustaz tu bagi tahu pada si Tok Cik. Dia kata benda ni bukan ifrit pun kan. Sebab ifrit dia takkan ganggu orang yang level-level kita ni. Jadi benda ni saja mengaku dia ifrit hanya untuk menakutkan manusia. Tu cerita dia kan. Lepas tu bila nanti
punya PL lah, PL benda yang masuk dalam badan si Tok Cik ni, dia nanti bila dia dibacakan ruqyah, dia akan meraung sakit apa semua, dan dia akan cakap lah dia dihantar oleh si Fulan bin si Fulan, kan dia kena hantar dengan dia ni maknanya dia ni dihantar oleh orang ni lah, orang tu lah, orang ni lah. Jadi dia dalam hati Tok Cik ni ketawa tu, dan hati dia macam geli hati juga, dia kata, tapi dia tak mampu nak kawal badan dia, kan. Jadi benda ni berlarutan sampai kata 1 tahun. Orang ingat, orang kata apa, benda ni dah habis tau, benda ni dah habis. Maknanya benda ni berlaku dalam masa 1 tahun tu. Ingat dah okey, pergi ruqyah lagi, ada lagi. Lepas ruqyah hilang, nanti bila macam nak buat, orang kata apa, bila dah buat amalan apa semua, nanti nak pergi sesi rawatan lagi, nak check balik, nak scan balik, ada lagi. Begitulah berlaku berterusan. Jadi korang boleh bayangkan tak, kalau korang di tempat Tok Cik, kesian Tok Cik, kan? Mula-mulanya diingatkan pasal anak dia ada masalah ke apa, rupanya benda tu datang daripada diri dia sendiri. Dan mungkin juga apa yang Tok Cik cakapkan kat sini lah, mungkin akibat benda Allah yang berada pada diri dia tu yang menyebabkan anak dia jadi sebegitu. Tapi apa semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala lah, kan? Kalau bila kata Allah tak izin, takkan jadinya, kan? Jadi benda ni semua berlakulah, orang kata apa, satu episod barulah dalam hidup Tok Cik ni. Okay, jadi itu ialah cerita bahagian yang pertama. So macam mana guys? Apa komen korang? So kalau korang ada komen, korang boleh tulis komen di ruang komen di bawah. Dan saya akan letak juga di ruang komen di bawah link Facebook di mana Tok Cik ni dia ada sendkan kepada saya satu link Facebook waktu sesi rawatan tu. Yang dia buat bunga-bunga silat apa semua kan, ada. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh tengok, korang boleh klik link berkenaan di ruang description di bawah. Okay? Saya rasa kalau saya dah baca cerita ni kan, saya sendiri sedih lah kan, kesian. Tak pasal-pasal, dan dia pun tak tahu kenapa. Senang kata benda ni kalau saya dapat buat rumusan lah kan, benda ni berkenaan dengan saka lah, kan. Jadi ini mungkin orang kata kita boleh panggil saka yang tak diundang. Okay guys, itu sajalah untuk cerita saya untuk video kali ni. Itu saja cerita saya yang pertama. Saya tak tahu, saya macam panjang ni saya cerita ni, kan. Dan minta maaf lah juga, mungkin cerita saya kali ni agak tersasul-sasul. Saya minta maaf banyak-banyak sebab cerita ni saya tak hafal dan saya tak berani nak cerita secara terus-terus. Orang kata hentam je kan, takut cerita dia salah, dah saya kena kecam, kan. Jadi cerita ni agak cerita yang menarik lah. Nanti saya akan ceritakan bahagian yang kedua di episod yang akan datang. Okay, mungkin bukan akan datang lah, mungkin nanti lagi 2 episod baru saya ceritakan balik. Bagi korang, kalau korang nak tahu sambungan dia, korang komen kat bawah. Okay, jadi apa yang saya boleh cakap lah, benda ni mungkin nasihat ni bukan untuk korang je, untuk diri saya sendiri juga. Yang pertamanya, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Seperti mana kita jaga hubungan kita dengan manusia, begitulah lebih lagi kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Dan insya-Allah bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, segala benda-benda ni tak akan datang kepada kita. Okay guys, jadi jangan lupa guys, bagi yang belum lagi subscribe channel ni, apa lagi, tolong like, share dan subscribe. Okay guys, saya rasa untuk kali ini itu sahaja cerita daripada saya. InsyaAllah kita jumpa di lain episod. Dan sebelum saya terlupa, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi subscribe channel saya ni. InsyaAllah semoga hanya Allah saja yang dapat membalas jasa-jasa baik kalian semua. Okay guys, sehingga kita berjumpa di episod yang seterusnya. Saya sudah dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.